أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada kami, dan pada setiap jiwa, pada setiap diri mereka, hendaklah mereka melihat apakah persiapan, persediaan dan bekalan yang telah mereka lakukan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kami, yakni Allah, amat memerhati atas tiap-tiap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti mana orang yang melupakan Allah, sebenar-benarnya mereka melupakan diri mereka. Nantinya di akhirat akan diazab oleh kami, kata Allah. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah golongan yang berlaku jahat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga ialah golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hashr ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yang saya muliakan sahibul muhtaram, kursi majlis pada program Kuliah Subuh pagi ini, yang berbahagia kursi Masjid Al-Badar, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh tuan kuasa pentadbir masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Pada pagi ini dapat kita berkumpul bersama dalam majlis perkongsian ilmu, mudah-mudahan ada manfaat dan Allah menurunkan rahmat, keberkatannya dan juga memberi keampunan kepada kita semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, ramai nampak pagi ini dengan izin Allah. Tak kurang 500 yang nampak ada. Termasuk jin dengan malaikat yang hadir ini, mudah-mudahan sama dengan kita. Yang datang pun ramai, yang tak datang lagi ramai. Itu biasalah. Baik, pagi ini saya nak berkongsi ataupun kita merenungi apakah amalan-amalan yang boleh mengundang kita untuk masuk ke dalam syurga. Amalan yang boleh mengundang untuk kita semuanya ataupun hamba masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak sebut tajuk-tajuk yang hangat, yang panas ni banyak macam-macam, Ashabul Kahfi dan lain-lain lagi lah. Tapi kita nak meredakan, kita nak ambil
satu muhasabah, merenungi. Bila Allah sebutkan tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maksudnya bahasa yang mudah kita faham, what is your preparation as yourself. Maksudnya renungi diri kita, apa yang kita nak bawa ni. Hidup ni kita tahu dah berapa hari lagi kita nak berada di atas muka bumi ni. Tak lama dah kita nak sebutnya. Kematian ni semakin hampir dah. Baik saya, baik tuan-tuan semualah, dan perempuan, ibu-ibu sekalian. Tak lama dah kita rasa. Rasa macam lama lagi nak hidup. Rasa macam tak mau lah. Aku ni tak mau mati, aku ni nak hidup lagi, nak hidup lagi, nak hidup lagi. Itu sifat manusia. Tamak. Bukan kata tamak pada harta, tamak pada umur. Boleh, bukan tak boleh. Tapi tamak pada umur ni, kita mau berbakti, kita nak berkebajikan, kita mau umur panjang ni menghimpunkan sebanyak mungkin yang disebut sebagai pahala amalan. Kalau hidup umur panjang tapi tidak ada makna, hidup yang sia-sia, yang kosong, wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahun waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun, kata Allah. Surah Al-An'am ayat 32. Tidaklah kami jadikan hidup di dunia ini melainkan la'ibun. La'ibun ni main-main, walahun dan sia-sia, waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun, dan akhirat itulah yang terbaik bagi siapa? Yakni orang-orang yang mahu bertakwa. Yang ni yang kita tak mau ni. Kalau sekiranya hidup ni main-main dan sia-sia, tidak dimanfaat. Nabi pernah berdoa kepada Allah, minta lindung kepada Allah, supaya apa dia? Supaya jangan aku dipanjangkan umur yang dihina olehmu ya Allah. Itu pernah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Lindungilah aku daripada penyakit takut, dan aku nak takut hanya kepada Allah semata-mata. Yang kedua, wal bukhli, jauhilah aku juga daripada menjadi penyakit bakhil, kedekut. Kedekut pada diri, kedekut pada harta. Hak diri pun dia pun tak mau pergi masjid, hak diri pun dia pun tak mau berkorban, berjuang. Nak mayang subuh berjemaah bukan mudah. Hak yang maghrib pun susah, subuh mari macam ni lagi. Itu juga kedekut. Pada harta, Masya Allah, duit banyak, 2 bilion. Bila mati, duit tak selesai, masih lagi kes mahkamah dah berapa tahun. Tu yang kita takut bila mati ni, meninggalkan duit, meninggalkan harta, bergaduh. Mak bergaduh, balu bergaduh, anak cucu semua berebut, tak selesai. Mahkamah tak boleh selesai lagi. Kalau kata RM20 tak ada hal, ni sebab 2 bilion. Bila 2 bilion ni banyak. Ini yang berlaku. Kalau ada duit ni, mati ni payah. Baik, kemudian yang ketiga Nabi minta apa dia? Wa'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Jangan kau panjangkan umur aku ya Allah dengan umur yang dihina olehmu. Allahu Akbar. Takut panjang umur tak semayang, panjang umur tak mau berjuang dengan Islam, jadi hambing. Dan itu tadi kita lihat, bila mana
umur panjang yang tidak memberi manfaat. Baik itu kita tamak ni boleh, tapi tamak yang untuk apa? Untuk balik menjadi satu pahala dan bekalan di negeri akhirat. Tapi kebiasaannya tamak ni bukan kepada yang amal kebajikan. Ini masalah. Baik Allah sebut dalam surah Sajadah semalam, kemarin pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman tidak meletakkan lambung mereka di tempat tidur ketika mereka tidak meletakkan lambung mereka di tempat tidur ketika mana ramai manusia ketika itu tidur. Apa mereka buat? Yad'una rabbahum khaufa. Mereka bangun tu dalam keadaan mendirikan solat. Yad'u maksudnya berdoa. Doa tu solat. Solat tu doa. Khaufa. Dengan hati mereka amat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhuf ila Allah. Mereka takut kepada Allah. Dan kata Allah lagi, wa tama'a. Ini yang kita tamak ni. Mereka tamak nak melakukan ibadat pada waktu tersebut. Ada orang yang beberapa minit sahaja sebelum subuh sempat jugalah tahajud 2 rakaat. Ya, kemudian dengan apa tu witir 1 rakaat jadilah daripada tak ada langsung kan. Ada orang yang panjang. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur ni berapa minit kot, berapa jam kalau kata lama sikit. Nabi berjaga banyak daripada tidur. Tu Nabi, itu disebut dalam hadis tu hatta tawaramat qadamat. Sampai bengkak kaki Rasulullah mayang. Tu mayang malam. Maka Aisyah tanya Rasulullah, "Buat abang sampai macam ni mayang kan maksum. Abang dipelihara daripada buat dosa dan tidak ada dosa. Jamin dah syurga. Tapi apa awak jadi macam ni? Awak lagi lagu ni sampai bengkak kaki. Mayang malam tu bengkak kaki." Nabi jawab, "Afala akunu 'abdan syakura." Bukankah aku ni nak jadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Nabi amat bersyukur. Jadi nak balas syukur kepada Allah. Itu yang disebut Nabi beramal dengan amalan yang saleh. Kita tak boleh menyerupai nak bersaing, tak boleh. Tak boleh kita jadi followers, pengikut kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, kita boleh ikut. Tu yang disebut amalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu, bila mana kita merenungi amalan hari ini yang kita buat, adakah sesuai amalan tu untuk kita masuk ke dalam syurga? Adakah amalan yang kita buat sampai ke hari ini membolehkan ataupun mengundang kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, mari kita tengok satu persatu apa yang disebut di dalam kitab, ya, baik dalam Quran, baik dalam hadis. Tadi saya dah sebut dah. Antaranya Allah menyatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga kata Allah, yakni mereka yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Takkan kita tengok main bola pasukan yang berjaya memenangi, tak kiralah dalam negara, luar negara, baik World Cup, baik Malaysia Cup dan sebagainya. Macam mana mereka punya usaha? Kalau JDT lah Johor kita nampak usaha mereka untuk dapat kejuaraan berganda, kejuaraan Liga Super, tak kisahlah Piala Malaysia dan sebagainya. Usaha mereka, latihan mereka, macam mana sangga nak dapat kejayaan. Memang orang kata all out. Mereka punya training mereka macam mana. Sama juga Datuk Lee Choi dulu main badminton. Malam saya tengok jurulatih Miss Bun
Yang muda-muda ni, pelatih-pelatih yang bakal mungkin mudah-mudahan nak menggantikan Datuk Lin Chowei yang lain dan itu Cina lah, tak apalah. Saya tengok dibawa pelatih-pelatih badminton pemain yang baru ni pukul 4 pagi training. 4 pagi bangun training, jogging. Itu kita nampak usaha. Yalah, walaupun permainan, tapi kita ambil kaedahnya bagaimana. Maknanya mereka punya effort, usaha, retiak mereka tu, ikhtiar mereka tu betul-betul berbaloi kalau mereka jadi juara dunia umpama. Ini kita boleh lihat bagaimana satu orang yang nak masuk ke dalam syurga. Takkan tak ada buat apa dia. Langsung mayang pun boleh dikira setahun berapa kali umpama. Lepas tu nak sedekah pun tidak. Dia nak baca Quran pun tidak. Walhal inilah yang disebut sebagai orang yang berpeluang nak masuk syurga. Amalan mereka memang amalan yang kena sesuai dengan syurga Allah yang dicipta. Sebab syurga Allah ni bersih, suci. Syurga Allah ni indah, nikmat. Tiba-tiba kita tak buat sesuatu yang seperti mana yang Allah mahu, seperti mana yang Allah nak. Sudah tentulah kita tak dapat untuk nak masuk ke dalam syurga Allah yang sebenar-benar. Hanya berangan-angan bitaman ni. Memang ramai orang yang boleh berangan, bercita-cita, berimpian nak masuk dalam syurga. Tapi hakikatnya Allah bukan senang dan bukan mudah. Sebab memerlukan satu pengorbanan dan perjuangan dan pengorbanan yang besar pada diri dan pada harta. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami, kata Allah, membeli daripada kalangan orang-orang yang beriman itu apa yang mereka buat, pengorbanan, perjuangannya, bi anna lahumul jannah. Segala derita, sengsara, segala kesusahan, mihnah, halangan, tribulasi, cubaan dan dugaan itu, lalu kata Allah, kami gantikan bi anna lahumul jannah. Kami gantikan dengan syurga yang kekal abadi. Ini yang kita nak pulun sungguh-sungguh ni tuan-tuan, bukan bola yang kita nak pulun. Ni yang kita jalan ke syurga ni, road to paradise. Yang kita nak menuju hari ni adalah syurga, paradise. So, kita berada on track, road to paradise. Harap-harap kita tidak derail, kita tak tergelincir, tuan-tuan. Kenapa? Kiri kanan ni macam-macam ni, liku-liku dugaan ni. Hak nak rosakkan akidah kita, hak nak melemahkan ibadah yang kita buat. Begitu juga nak memporak-perandakan akhlak-akhlak yang baik yang kita ambil daripada Nabi SAW ini cukup banyak. Iblis dan syaitan itu kita tahu dah. Itu di antara yang disebut musuh yang nyata bagi orang yang beriman. Bukan mudah. Maka di antara yang saya nak sebut di sini, yang pertama kita ambil. Apa dia? Iaitu dengan memberi ucapan salam. Ya, ucapan salam ni rupanya kata ulama antara yang boleh mengundang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Nabi SAW bila mana sampai ke Yathrib dalam peristiwa hijrah, apa yang Nabi sebut? Ya ayuhan nas abshus salam. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi kata, wahai manusia, hampa sebarkan salam. Hampa sebarkan salam. Rendang mulut nak bagi salam. Mudah lidah nak beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Satu doa. Dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat, pagi Jumaat, tak kira lah. Dia tak semesti baca Yasin malam Jumaat. Kalau ikut hadis yang sahihnya, kita baca surah Al-Kahf. Dan surah Al-Kahfi surah yang ke-18, 110 ayat. Kalau nak ambil itu yang sahih. Tapi kita dah jadi adat yang lama dah. Sejak dulu lagi Yasin malam Jumaat. Itu tak salah. Baca boleh, tak ada hal.
Tapi kalau ikut menurut hadis Nabi, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi cuma masjid payah nak ubah pula. Kan Ustaz ni apa pula sebut surah Al-Kahfi, kami dah 100 tahun dah dengan Yasin. 100 tahun dengan Yasin. Oh, kan? Nak ubah jadi suratul Kahf, payah. Tapi kalau ambil itu di antara, boleh tak Yasin, tak ada masalah. Dan tak terikat, cuma jangan kita sandarkan ni yang Nabi baca Yasin malam Jumaat. Itu tak boleh. Sebab bukan itu dalil dia. Hak yang Kahfi itu. Tapi boleh tak? Kalau tanya, boleh. Tak ada hal. Selagi ayat Quran. Surah Kahfi pun boleh juga nak baca tiap-tiap hari. Lepas subuh Al-Kahfi. Lepas subuh Al-Kahfi. Boleh, tak ada hal. Ya, tak ada masalah. Dalam surah Yasin, Allah sebut salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam daripada Allah min Rabbir Rahim. Qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam tu daripada Allah. Bila mana nanti hambanya nak masuk ke dalam syurga, Allah yang bagi salam. Maksud tu ialah tu dalam surah Al-Kahfi Allah sebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang nak bertemu liqa'i rabbi. Liqa' ni dia berdepan. Makna bertemu secara liqa' ni secara berdepan, face to face. Yang tu disebut kita mengaji, belajar, talaqi. Itu di antaranya kita bertemu guru. Tengok, ada orang tanya, Ustaz, sama tak yang mengaji dengan YouTube, tengok dengar kuliah ataupun TikTok dengan datang ke masjid? Oh, tak sama, tuan-tuan. Hak yang datang di masjid ni, yang kita berkorban pagi, nuna, mari. Lepas tu kuliah subuh pula. Kemudian apa lagi? Dia mari pula lagi, boleh derma, boleh masuk dalam tabung masjid, duit. Kemudian setiap langkah tu dikira. Berapa langkah daripada rumah nak pergi masjid. Tu pahala belaka tu semua. Yang sahabat Nabi ditolak. Satu orang sahabat nak menyediakan satu kenderaan macam keldai lah. Rumah dia jauh. Dia nak sembahyang berjamaah. Dan memang tiap-tiap waktu dia sembahyang berjamaah, sahabat. Lalu sahabat ni kesian tengok Allah jauhnya berjalan kaki. Semata-mata, hadirin sekalian, nak solat berjamaah. Dia kata, aku tak mau. Aku tak mau. Baik kuda ke, keldai ke, unta ke, biar aku jalan kaki. Awal. Sebab satu langkah aku melangkah, maka Allah angkat darjat. Dan selangkah lagi aku melangkah, Allah gugurkan dosa. Banyak mana langkah yang aku nak sampai ke masjid. Kalau jauh rumah dia, lagi banyak pahala dia dapat. Dan lagi banyak Allah nak gugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Tak sama lah mengaji dengan YouTube. Letak apa dia, komputer, laptop, siapa dia, Ustaz Zahidrus umpamanya, Ustaz ni, Ustaz Wadi Anwar. Tapi kalau kita hadir secara liqa', maksud berdepan, itu pahala lagi besar. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini barang siapa, kata Allah, yang nak berjumpa aku secara berdepan ataupun real betul-betul kita dapat lihat Allah, maka buatlah tadi falyamal 'amalan salih wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu syarat. Ini salam yang kita akan dengar daripada Allah. Allah sambut, welcome kepada orang marhaban bikum. Ni orang yang nak jadi ahlul jannah. Seronok. Tak seronok ke ibu sekalian? Ibu-ibu pula dapat memeluk Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Wanita syurga pertama Khadijah bintu Khuwailid. 4 wanita yang Nabi iktiraf antara wanita terbaik di dunia. Siapa dia? Nabi garis ni. Siapa dia? Pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Maryam bintu Imran. Kemudian yang ketiga siapa dia? Asyah binti Mazahim, isteri Fir'aun. Yang keempat iaitu Fatimah Az-Zahra, Fatimah bintu Muhammad. 4 wanita syurga. Dan 4 wanita yang ulung, wanita yang hebat, yang diiktiraf. Bukan maksud Aisyah, yang lain tak bagus. Macam juga Nabi sebut 10 sahabat yang dijanjikan syurga ghairul hisab wal azab.
Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, siapa lagi, Zaid bin Sabit, kemudian dari Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 10 sahabat yang Nabi sebut itu yang dijanji masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bukan 10 sahaja. Cuma Nabi sebut dalam hadis tu sebagai, kita nak sebut apa dia? Ini intro. Ramai lagi nanti sahabat-sahabat yang Nabi dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bukan 10 orang semata tak. Cuma Nabi nak bagi tahu ini 10 orang wanita tadi. Bukan masuk 4 orang je yang terbaik. Ramai lagi. Sumayyah binti Khayyat, Sri Kandi pertama yang syahid di Mekah. Nabi tak sebut. Walhal dia orang yang pertama mati syahid, dibunuh oleh puak musyrikin Mekah. Sumayyah. Suami dia siapa dia? Iaitu Yasir. Anak dia siapa dia? Ammar. Cuma Nabi tak sebut yang selain daripadanya itu. Ini yang disebut tadi nama Khadijah bintu Khuwailid. Sudah tentu. Sebab dia isteri Nabi. Hak isteri pertama. Hidup senang, susah senang dengan Rasulullah. Sebab Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa pada waktu itu. Melainkan bila dengan Khadijah. Sampai Khadijah wafat. Itu istimewa, special. Aisyah cemburu. Bila mana Nabi sebut Aisyah, kalaulah hang masak, tak kiralah masak kaki kambing ke. Nabi suka bahagian kaki kambing hak depan tu. Itu di antara part ataupun apa nama tu, daging bahagian kambing yang Nabi suka. Jadi bila sembelih kambing, Nabi kata pada Aisyah, lebihkan sikit daging dan kuah. Untuk apa? Untuk bagi pada anak-anak dengan Khadijah. Maksud Nabi minta Aisyah masak lebih sikit pun nak bagi pada siapa dia? Iaitu Zainab bintu Muhammad. Kemudian yang kedua siapa dia? Iaitu namanya disebut Ruqayyah binti Muhammad. Yang ketiga siapa dia? Fatimah bintu Muhammad. Yang keempat siapa dia? Ummi Kulsum bintu Muhammad. Aisyah bila dengar ni tuan-tuan, dia cemburu. Awak abang ni duk sebut nama Khadijah tak habis-habis. Bukankah dia ni perempuan yang dah tua? Satu. Yang kedua, bukankah Khadijah ni dah meninggal wafat lama dah? Orang perempuan tuan-tuan. Jangan buat hal. Betul ibu sekalian. Mungkin tak tahulah sini macam mana, lagu mana tak tahulah. Tapi kebanyakan kadang bila dengar telefon berdering tu, suami punya telefon, dah mula. Ni perempuan gatai mana yang telefon? Pula dah. Perempuan gatai mana pula telefon? Ya Allah. Cubalah ayang ni sangka baik husnuzan. Ni Tuan Imam Masjid Nun telefon abang ni. Nampak? Tuan Imam. Bukan kata. Jadi macam tu. Dia cemburu tu kadang-kadang. Cemburu yang melampau pun tak boleh ibu sekalian. Cemburu boleh. Janganlah tak cemburu. Tapi jangan sampai terganggu dan mengganggu kerja suami ni, kerja agama. Sampai nak pergi mayang pun tanya. Bang nak pergi mayang ni? Nak pergi mayang Masjid Badar. Bukan Badar sini lah, Zimbabwe. Duk tanya tu sebab takut nak. Subuh-subuh abang nak pergi mana pula yang. Tapi sangkaan tu takut. Sebab selalu pakai jubah. Ni pagi ni macam pakai seluar, kemudian pakai baju Melayu. Dah mulalah. Kan? Nampak macam ada samping pula. Dah mula dah. Macam-macam tuduhan. Tu dia takut kan. Nak menikah takkan lepas subuh. Yang tu pula fikir dah. Okey tak apa. Tapi memang macam tu. Sifat wanita memang macam tu. Aisyah cemburu. Langsung Nabi sebut. Nabi kata. Nabi bagi tahu pada Aisyah. Ya. Betul. Yang tu yang disebut Khadijah. Yang disebut dah meninggal. Dia perempuan tu. Tapi itulah isteri abang yang paling abang sayang. Sebab hidup abang dengan dia daripada sebelum menjadi seorang Nabi. Sebelum menjadi seorang Rasul. Dialah yang jaga abang. Dialah yang tolong abang. Dialah yang menendangkan abang. Menyelimut. Waktu keluar daripada Gua Hira. Turun. Kemudian tengok abang duk ketak. Kemudian tengok abang ni macam tak sihat apa semua. Dan Khadijah ni bagus. Dia orang yang cerdik dan dia tak mau menekan suami dia pada waktu itu. Duk tanya bertubi-tubi. Kalau setengah orang. Awak lagu ni. Abang jadi macam ni awak.
Abang ni tak tentu hala apa semua ni awak. Duk awak. Bagilah tenang dulu, relax dulu. Khadijah ni, dia bagi suami dia tenang dulu. Biarlah rehat, tidur, apakah benda. Lepas tu nanti baru tanya. Itu Khadijah. Tu yang Nabi sayang dengan Khadijah. Bukan mudah yang kita pergi Gua Hira, panjat Jabal Nur. Dulu zaman Rasulullah bukan ada tangga yang hari ni orang Bangla dah buat dah. Nak naik tu sat tak sat pun dalam 40 minit kot, lama sikit sejam. Tapi dah ada trek tangga nak naik atas Nur Jabal Nur. Bayangkan zaman Nabi, mana ada trek apa benda tak? Cuma Khadijah pergi panjat sampai ke puncak Jabal Nur, kemudian tengok Nabi suami dia. Nah makan, nah minum. Itulah yang kata perjuangan pengorbanan Khadijah. Hak duit, oh jangan ceritalah hak duit. Hak isteri lain boleh buat macam Khadijah. Habis langsung duit. Harta dia berjuang untuk Islam. Berkorban untuk Islam. Walhal seorang janda yang cukup kaya. Khadijah. Tapi habis akhirnya duit. Yang diriwayatkan juga. Katanya waktu nak wafat. Bajunya ditampal. Yang ibu sekalian sebanyak 80 tempat. Ada yang kata 100 lebih. Baju Khadijah tu ditampal. Allah. Seolah macam orang miskin dah. Yang miskin tu ditampal. Hari ni orang miskin, tak miskin dah pun. Miskin lagi lah, tapi ya Allah. Saya kerja lembaga zakat, saya tahulah. 15 tahun. Kutipan zakat. Saya masuk tahun 1997, masa tu baru 15 juta. Oh, lah ni zakat 1 bilion. Selangor lah. Kedah ni kurang lah. Selangor. Kedua, wilayah persekutuan di follow. Ya, 800 juta, 900 juta. Ni tapi Selangor ni 1 bilion. Allah. Nak agihkan pada fakir miskin ni macam-macam jenis bantuan. Tak gaduh dah. Sampai fakir miskin ni kira anggap macam lembaga zakat Selangor ni majikan. Aku nak tiap-tiap bulan gaji. Aku tak buat kerja apa dia. Aku duduk rumah main dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi dapat tiap-tiap bulan. Tu. Hak bantuan yang lain, bantuan yuran sekolah. Ni fakir miskin dapat belaka ni. Pakaian sekolah anak-anak percuma, bantuan bulanan, makanan, duit ringgit. Oh hari ni nak sebut orang miskin hari ni seronok dah. Tak macam dulu. Kalau nak bandingkan tadi dengan Khadijah, baju ditampal. Tu yang Nabi cukup sayang dengan Khadijah. Terus Aisyah tak cakap apa dah. Sengak terus, diam terus. Bila Nabi sebut, ya, walaupun dia dah meninggal, dia perempuan tua, tapi itulah yang kata isteri yang aku sayangi. Terus diam Aisyah. Lepas tu terus tak cakap dah pasal Khadijah. Sama juga cemburu dengan Sofiyah binti Huyai. Isteri Nabi yang ke-10. Sofiyah ni antara pandai memasak. Tu dia punya kelebihan dia. Oh kalau dapat masak kari semilang. Sedap tuan. Kan kari ikan semilang. Kari bawal. Kalau ada pagi ni lah. Kan? Contohlah. Ini sebut je. Kalau ada adalah tak ada saya balik lah pun nak buat tu kan. Tu. Jadi Sofiyah ni pandai masak. Aisyah cemburu juga. Bang, Sofiyah tu bukankah dia ni anak Yahudi? Sebut Yahudi. Dan yang kedua dia ni katik. Katik ni apa dia? Pendek. Nabi jawab. Nabi tak mau kecilkan hati apa dia Aisyah. Duk jawab. Dengan jenis kasar lah. Nabi kata betul lah. Wahai Aisyah Humairah. Dia ni anak Yahudi. Tapi dia anak Nabi. Nampak cara Nabi. Cara Nabi tackle Aisyah tu. Nabi tak terus duk sebut. Apa ni? Yahudi-Yahudi ni. Tak. Kalau kita lah faham ni. Aku cukup pantang dengan Yahudi. Pantang dengan Yahudi. Rokok balun juga. Tuan-tuan. Pantang dengan nama Yahudi. Duk rokok. Berkebut dan hil. Dan hil tu nama Yahudi. Benson nama Yahudi. Hedges nama Yahudi. Benson and Hedges. Dua-dua tu nama Yahudi. Tambah pula lagi dan hil nama Yahudi. Oi, jangan sebut nama Yahudi. Sekotak dah habis dah rokok. Itu. Di mana tuan-tuan? Pening. Duk marah Yahudi. Perempuan-perempuan. Oh, go to hell Yahudi apa semua di depan kedutaan mereka. Marah sangat Yahudi. Pergi balun serang Gaza.
Rokok dah sekotak habis dah, duk berkebun. Go to hell Yahudi. Sekali duk sebut, sekali duk isap. Wah Yahudi, tepuk tangan dia, senyum dia, Yahudi tuan-tuan. Hak yang patut kita boikot yang paling utama ni rokok. Hak KFC, McDonald, tuan-tuan, saya kerja zakat tadi nak sebut. McDonald bayar zakat bukan sikit. Hak baru ni 12 juta, McDonald bayar zakat. Soal kita nak boikot itu hak individu betul. Cuma nak sebut mana yang lebih utama yang kita nak boikot. Ni anak-anak kita dah banyak dah berhenti dah. Sebab tak ada orang dah. Starbucks tu saya tak heran sangat. Ni yang kata ni, McDonald, McD dengan KFC. Sumbangan sikit je nak bagi pada mereka Yahudi ni. Hak rokok yang paling banyak setiap hari. Setiap hari. Tu kalau sekotak, kalau sehari 2 kotak. Berhabis duit dah, sekotak saya pun tak tahu harga. Teka-teka je lah, RM18 kot. Saya teka je lah, agak betul kot. Yang merokok tahu, mampu tak mengaku begini kan. Itu nak sebut. Bukan sikit harga, RM18 sekotak. Kalau 2 kotak dah RM36 sehari. Esok, tu saya ambil kata RM18 sehari. RM5 ambil harga dulu. RM5 sekotak, 20 batang. Pakcik rokok tak? Rokok. Berapa tahun dah? Baru lagi. 40 tahun. 40 tahun baru lagi merokok. RM5 kali dengan 30 hari. 150. Kali dengan setahun 12 bulan. 1,800. Kali dengan 40 tahun berapa? 72,072,000 duit habis. 72,000 40 tahun tadi. Macam-macam kita boleh beli dah. Setakat kereta Proton boleh cash money. Tak ada hal. Itu nak sebut duit perhabis tadi. Realitinya tadi bila mana Sofiah tadi betul. Dia anak Yahudi tapi Nabi pandai main. Nabi kata pada dia anak Yahudi betul tapi dia anak Nabi. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Boleh kita katakan kebanyakan semua Nabi ini pada bangsa Yahudi. Bani Israel. Yang Arab Nabi SAW ya. Yang lain Yahudi. Bani Israel. Bani Israel. Tapi kita tahulah macam mana bangsa Yahudi yang Allah sebut. Dalam surah Sab'ul Mathani. Suratul Fatihah. Ayat yang terakhir tu Allah sebut apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah jalan tadi yang lurus, yakni jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Orang yang salih. Kemudian, ghairil maghdub dan bukan jalan orang-orang yang maghdub. Ghadaba yaghdibu ni maksud marah. Bukan orang yang engkau marah, yang engkau murkai. Ulama tafsir, mufassirin menyebut, maghdub ni adalah puak Yahudi. Yang ni, jangan engkau lorongkan, jangan kau jadikan kami ni pengikut puak-puak yang dilaknat, dimurkai olehmu ya Allah. Itu golongan dilaknat Yahudi sampai kiamat. Sampai kiamat. Dia sebutnya Sofiah binti Huyai. Huyai bin Akhtab ni pemimpin Bani Nadir, iaitu Yahudi Bani Nadir. Bila mana perang Khaybar, mereka kalah. Dan ada yang jadi tawanan. Antara tadi, siapa dia? Sofiah. Dan Nabi SAW menikahi Sofiah. Betul, dia pendek. Tapi jangan hina sifat orang yang Allah ciptakan. Itu nak ingatkan diri saya dan kita semua. Jangan hina orang. Jangan hina dia katik, jangan hina dia pendek, jangan hina dia tak ada telinga, jangan hina dia kudung, jangan hina dia jongang, umpamanya buta, susah. Itu sifat yang Allah takdirkan pada si dia. Jangan kita duk cakap yang tak elok. Doa yang baik-baik sudah. Kan? Itu ujian bagi dia. Itu bahagian dia. Hak kita, alhamdulillah, yang sempurna pun tak bersyukur. Nampak macam mana orang buta boleh 30 juzuk Al-Quran hafal. 30 juzuk Al-Quran hafal. Walhal buta. Hak kita yang tak buta. Mengaji pun tak mau. Tu saya kata nak hafal. Mengaji pun tak mau. Yang tak buta ni. Akma. Tengok macam mana. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni. Satu orang yang lahir dia buta. Tapi tengok muazzin yang kedua Rasulullah. Abdullah ataupun Ibnu Maktum.
Dia jadi muazzin yang kedua Rasulullah. Agak-agak tuan-tuan, hak buta mata jadi Bilal muazzin ni, dia nak azan, dia tak nampak jam pukul berapa. Fikir tak tuan-tuan? Kita fikir balik macam mana dia boleh azan. Kalaulah waktu tu ada jam, saya nak sebut ni maksud kita tengok jam sebab mata kita celik. Baru kita azan. Tengok, oh, berapa? 6:56 minit umpama. Oh, masuk dah subuh di Kedah dah start. Sebab dia tahu berpandukan kepada jam, mata dia celik. Tapi kalau buta, dia nak tengok macam mana ni? Nak azan ni. Ni dia muazzin Nabi. Bantuan daripada sahabat yang lain. Alhamdulillah, masuk dah ni subuh. Alhamdulillah, masuk dah maghrib. Itu, yang buta pun boleh jadi Bilal ataupun muazzin. Kita yang tak buta ni, ya Allah, beratlah. Dan itu hebat. Macam orang-orang yang lain jugalah yang cacat kaki dan sebagainya. Merangkak masuk masjid, kaki kudung. Boleh pergi masjid. Hak kita yang tak kudung, benung balik. Banyak nikmat. Hak kita tak syukuri. Begitu. Kan kemarin khutbah Jumaat di antara tentang nikmat yang perlu kita syukur. Ramai orang tak bersyukur. Maka disebut tadi salam. Bila mana salam antara suatu amalan yang mulia. Nampak macam very simple. Kita kata bagi salam. Oh, rupanya mengundang ke syurga Allah. Betul. Orang yang bagi salam, sunat hukum, yang jawab wajib. Tapi yang sunat ni 10. Pahala dia dapat. Hak yang jawab wajib 1. Kan pelik. Bagi kita pelik lah. Tapi bagi Allah tak. Allah tahu. Sebab apa Allah nak bagi 10 orang yang bagi salam. Sebab orang yang nak bagi salam ni bukan mudah. Tak mudah. Sebab itu dalam hadis akhir zaman yang ada Nabi sebut. Tanda-tanda nak kiamat. Nabi kata apa dia? Orang bagi salam di akhir zaman ni hanya pada orang yang tertentu sahaja. Betul. Hak yang dikenal. Jiran. Kemudian siapa dia? Orang masjid. Hak dia kenal. Hak dia tak kenal mampu. Dia tak bagi salam lah. Dia biar gitu je kan. Bertembung ni orang Islam ni tak. Di pasal malam lah pula. Bagi dia jadi asing. Janggal. Kalau bagi salam ni pada orang yang dia tak kenal ni jadi janggal. Aku bukan kenal dia. Aku pun tak pernah tengok dia ni. Lah, patut-patut macam sebab itu Nabi di Yathrib sampai di Madinah. Nabi suruh yang beriman. Supaya apa dia? Absyus salam. Sebarkan salam. Biar nanti orang ni pula berjangkit, orang ni pula berjangkit. Jadi ini antara nak kuatkan ukhuwah Islamiah orang yang beriman. Yang ni yang kita kena praktis, yang kita kena amal. Sebab kita hari ni dah jauh sangat dah. Tambah anak-anak. Allah, hari ni anak-anak muda dah. Dia jumpa kawan-kawan dia jadi yo dah. Yo, apa benda itu menunjuk tangan dia. Yo. Ada anak-anak remaja. Yo. Benda lah kita kata yo-yo ni. Dia tak bagilah Assalamualaikum. Tengoklah anak-anak kita. Muda-muda ni. Payah. Hak perempuan pun sama. Kadang kita pun ni yang dah tua macam ni pun duk batuk je. Nak kenal batuk tu. Ni batuk suami. Suami batuk je sampai rumah ni balik gula subuh. Itu suami aku balik tu. Kan? Bunyi batuk rasa macam nak meninggal je besok ni. Kata isteri. Sampah pula macam nak meninggal dunia je batuk ni. Bunyi batuk tu dia dah. Tak, bukan macam tu Islam. Assalamualaikum. Bagi salam sebab doa. Bagi salam ni satu doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah dan rahmat Allah juga ke atas kamu. Jawab lebih sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sejahtera, kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu dengan rahmat dan juga berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, nak panjang lagi lagu mana ni? Dia dah penuh dah, full dah. Kita ingat sampai hatu je, wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu jarang kita dengar. Orang tak jawab macam tu pun. Tapi saya nak sebut lah. Kalau siapa yang
nak amalkan. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Hak tambah tu wa maghfiratuh, dengan keampunan Allah pada kamu, dan wa ridwanuh, mudah-mudahan kamu diredai oleh Allah. Ini jarang kita sebut, tapi nak sebutlah macam itulah. Kita nak, Nabi suruh bila bagi salam jawab lebih daripada apa yang dia ucap. Jangan sama, kalau boleh jangan sama. Tapi hari ini taklah, kita hatung kadang tak jawab pun. Kita bagi salam pun tengok, Assalamualaikum. Apa benda Assalamualaikum? Bagilah Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nak mudah dan menjadi malah nak ucap ucapan salam. Sampai tahu tu. Macam mana malas nak semayang, macam tu juga malas nak jawab salam ataupun nak beri salam. Nak terutama 10 pahala Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu itu. Yang memang Nabi ni boleh katakan tak pernah yang Nabi jawab, Nabi yang bagi salam. Bila sahabat nak bagi salam tu baru buka mulut, Nabi punya cepat tuan. Tu amalan Nabi. Cepat sungguh. Kita baru nak buka mulut, kum dah sampai. Sayyidina Umar pada waktu itu tengok Nabi nak keluar daripada rumah. Kena Rasulullah dengan aku ni. Aku dapat 10, Nabi dapat 1. Harap-harap gitulah. Sahabat berlomba nak cari pahala, nak buat pahala, bagi salam. Nabi kena, Rasulullah kena kali ni dengan aku. Nabi keluar, Nabi pun Sayyidina Umar pun menyuruh di balik pokok. Lepas tu Jibril hantar WhatsApp pada Nabi, ya Rasulullah, di belakang pokok tu ada Umar Al-Khattab. Terus Nabi bagi salam. Umar kata, hampas betul lah, aku juga yang jawab salam. Kau ingatkan aku yang bagi salam? Tak dapat Sayyidina Umar 10. Dapat 1 juga sebab jawab bukan beri. Nabi itulah amalannya. Nak buat macam tu kita hari ni payah. Tak dapat dah tuan-tuan. Tuan kata mudah je bagi salam. Itu pun kita tak boleh buat. Susah cerita nak perang. Oh yang tu lagi fisabilillah. Hak bagi salam pun kita tak mampu. Jadi saya nak sebutnya untuk diri saya dan kita semua hari ini, startlah balik. Ya, kita suburkan, sebarkan tadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab kita hari ini di sini sebab kita rasa macam dah kuat dah Islam, macam tak payah bagi salam. Sebab semua orang Islam. Ya. Kalau di luar negara tuan-tuan, pengalaman tadi yang di Perancis ada, di UK dan sebagainya. Kita pergi sana tuan-tuan. Ini pengalaman dalam kereta api, di stesen kereta api bawah tanah semua, Victoria Station dan sebagainya. Baik di Paris Metro disebut. Di Paris disebut Metro. Apa nama tu, kalau di London disebut underground, yang kata kereta api bawah tanah. Kita tiba-tiba orang bagi salam. Siapa bagi salam ke aku? Bukan orang Melayu, orang luar, kulit hitam. Dia nampak kita, dia tahu ni muka orang Islam. Tak Indonesia. Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. Ini yang kita nampak mereka amalkan walaupun di luar negara. Bahkan kalau kita nampak di luar negara pula, rendang pula orang Islam, mereka jumpa. Petah lagi kalau nak pergi masjid, lagi kuat orang bagi salam. Kerangkat lagi kirikan ini ke siapa pula bagi salam. Dia bagi salam. Jadi seronok menjadi suatu amalan. Macam juga kita pergi Mekah, Madinah. Tengoklah orang bagi salam, orang Arab dan sebagainya. Assalamualaikum. Jangan kita letih dah. Biar. Waalaikumsalam. Pahala yang kita akan dapat. Hak yang bagi salam tu 10. Jangan kita duduk kedekut, duduk bakhil. Sedangkan itulah amalan yang pertama untuk mendekatkan diri kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Harapan tu besar. Mudah-mudahan. Baik, tu satu salam. Kau apa dah? Kat pukul 8 dah. Ya. Yang kedua iaitu ulama menyebut perbanyakkan istighfar, termasuk sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Jangan lupa. Dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, ucapkan
Iaitu astaghfirullahal azim, kalimah istighfar kepada Rabbukum, Tuhan kamu, innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah sebut, aku ni Tuhan yang maha mengampuni. Allah nak bagi keampunan pada hamba dia. Ucapkan istighfar, astaghfirullahal azim, itu paling kurang. Dan apa dia punya kesan dia? Allah sebut, yursilis samaa alaikum midrara, kata Allah, turun daripada langit hujan. Ayat kering dah sawah di Kedah ni, sawah padi. Ui, lama tak hujan dah, kita kata ni sebulan dah, sampai merekah tanah. Berapa kali kan dulu Kedah merekah. Tapi macam-macam juga adalah hadis Nabi yang disebut At-Tabrani. Nabi kata apa dia? Ma mana'a qaumu zakah illa batalallahu bisinin. Orang yang dah sepatutnya dibayar zakat, dia dah tiba syarat yang disebut apa dia? Islam, merdeka, sempurna milik, cukup haul, cukup nisab, tapi dia pun tak tunaikan zakat. Nabi kata illa batalallahu bisinin. Ibtilah, Allah bagi suatu musibah. Yakni ni yang kata bumi ni jadi kering, kemarau, air tak ada. Itu Nabi sebut dalam hadis At-Tabrani. Jadi kita pun nak tengok banyak zakat ke tak lagi. Itu pun di antara punca. Turun hujan. Turun hujan, kering kontang ni, had ni. Allah, kemarau lah kita sebut. Tapi kalaulah penduduk di situ banyak beristighfar, tu antara yursilis sama alaikum midrar, turun hujan daripada langit. Ayat yang ke-12 Allah sebut wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan sebab istighfar, maka Allah kata kami kurniakan kepada mereka ni apa dia? Kekayaan, bi amwalin, harta yang banyak, wa banin, dan anak pinak. Tu orang yang tak ada zuriat lagi kahwin 10 tahun, 15 tahun, perlu banyak istighfar. Perlu banyak istighfar. Imam Hasan Al-Basri bila mana ditanya, ni seorang ahli sufi, macam mana ni Imam Hasan Al-Basri, aku nak kaya. Imam Hasan Al-Basri kata istighfar. Datang lagi seorang, ni aku dah kahwin dah lama dah, 10 tahun, aku tak ada anak. Imam Hasan Al-Basri kata istighfar. Itu je yang dia jawab. Maka orang terkejut. Orang datang daripada jauh tanya apa dia amalan ke, apa dia benda yang boleh aku nak tingkatkan ekonomi. Nak istighfar. Imam Hasan Al-Basri sebut istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri menyebut ni dari antara Allah menyatakan bahawa banyakkan istighfar. Antara tadi bi amwalin wa banin, tak habis lagi. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang banyak istighfar, maka Allah akan kurniakan apa benda? Jannatin, yakni tanam-tanaman yang subur, kebun yang ada di dalam syurga. Dan wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan suatu nikmat di dalam syurga nanti, sungai yang mengalir di bawah. Orang yang banyak istighfar, syurga disebut tadi. Ini dalil dia, surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Perbanyak istighfar. Hak yang tak ada zuriat, hak yang nak murah rezeki, nak jadi orang kaya, istighfar. Ya, kau usah hak tu je, mudah. Tak payah kerja kot. Dah, kerja mah kena kerja lah, meniaga kena meniaga. Tak boleh lah kata dengan istighfar aku duduk di masjid, tak boleh. Sayyidina Umar tegur satu orang hak yang duduk di masjid daripada pagi sampai petang, duduk beribadat. Umar tegur dia, hang tak ada keperluan ke? Hang ada anak bini tak? Ada. Sayyidina Umar kata, pergilah cari rezeki. Maksud apa dia? Bukan maksud ibadat itu semata di dalam masjid, tak. Pergi cari rezeki itu pun ibadat. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Semalam hari Jumaat, lepas daripada sembahyang Jumaat ni, Allah sebut bertebarlah hampa semua di atas muka bumi ni. Kenapa? Rezeki yang Allah kurniakan. Tapi kena usaha. Dia bukan datang turun daripada langit, tak. Kena usaha, kena ikhtiar. Itu maksud. Bukan rezeki ni duk kita istighfar terus dapat. Macam Maryam, Siti Maryam duk mihrab di Aqsa. Bila mana Maryam nak makan, lagu mana ni? Turun hidangan daripada langit. Siapa yang bagi? Allah. Hak tu Siti Maryam. Kita kak Maryam. Tak jadi, ibu sekalian. Itu Siti Maryam, dia kelebihannya. Turun hidangan daripada langit. Hak kita kena usaha.
Nak kena retiak. Tak boleh. Kalau kita duduk dia macam tu, boleh buat peniaga apa dia? Buat peniaga yang boleh mendatangkan hasil rezeki. Yang penting halal dan tayyibah. Yang tu yang kita nak. Kulu min tayyibat wa'mal salihah. Kulu min tayyibat ma razaqnakum, kata Allah. Makna makan yang halal, cari sumber rezeki yang halal, kemudian baru beramal. Tak guna kalau beramal dalam keadaan rezeki yang haram. Ibnu Abbas menyebut, kalaulah kita dapat rezeki itu dengan cara yang haram, solat kita tak diterima oleh Allah. Tak diterima oleh Allah. Sebab tadi, hak benda yang kita ambil daripada yang haram. Jadi kita kena pastikan sumber rezeki tadi yang halal. Disuruh bekerja. Di samping itu, perbanyakkan istighfar. Saya teringat lagi. Dan marhum Ustaz Datuk Ismail Kamus pesan, sehari ini jangan lupa. Paling kurang pun 300 kali istighfar. Hak yang kedua tahlil, la ilaha illallah 300 kali. Yang ketiga selawat Nabi 300 kali. Itu sekurang-kurang. Lebih lagi bagus. Buat 1000 kali, Allah, lagi hebat. Jangan kurang 300 kali. Kita biasa buat 100 kali. Tak, naik sikit, upgrade. Buat 300 kali. Yang tu ibu-ibu sekalian tuan-tuan, kita bukan pencen dah. Tak ada apa dah. Kan? Takkan nak tidur tak habis-habis kan, contohlah. Ambil biji tasbih lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pahala satu hal, buka dosa. Kemudian tadi mengundang rezeki dan macam-macam tadi dengan cucu, kemudian dengan anak, kemudian dengan hujan turun dan sebagainya. Itu di antara yang kedua nak sebut istighfar. Yang ketiga, ini rezeki yang halal. Usaha cari rezeki yang halal dan tayyibah. Sebab kalau orang yang mereka tak pedulikan rezeki daripada mana punca, yang Nabi sebut, min aina asabal mal al-halal am harami. Hari ini Nabi kata ramai orang tak peduli lagi daripada mana punca rezeki yang mereka dapat. Yang penting syurga. Yang penting sepedek. Yang penting ada makan. Tak soal syubhat, rasuah apa semua ni, itu saya heran sangatlah. Yang penting ada duit. Berjudi, rasuah, tak curi tabung masjid. Itu banyaklah jenis kawak ni kan. Habis Allah jenuh. Tu yang kena buat tabung besi. Tabung besar sikit. Dia pernah angkat tak boleh, dia pernah pecah pun tak boleh. Ni perangai hari ni. Mungkin dia bagi alasan nak buat lagu mana, dia kata dah terdesak. Dadah nak kena ada hari-hari dadah. Ni jenis orang bapak kaki dadah ni. Dan sampai dia sembelih mak, dia bunuh mak. Minta pada ibu duit nak beli dadah. Mak tak bagi. Ni kalau Selangor baru jugalah. Bunuh mak dia, sembelih ibu sekalian. Allah. Langsung tak ada hati perut dia. Sama ada arak dengan dadah ni sama je. Bila dah berdengung kepala tu, bila dah mabuk, hilang waras. Dia boleh bunuh. Mak sendiri dia boleh bunuh. Macam-macam dia buat bergaduh di restoran. Lepas mabuk, macam mana gitu gini, bergaduh sampai bunuh orang. Tembak dan sebagainya. Hilang warasan. Yang kita takut ni, kita kena cari rezeki daripada sumber yang halal. Ada sekali tu saya bagi ceramah di Bandar Tun Hussein On di Ceras, Selangor. Saya sebut pasal rasuah. Lepas habis ceramah tu, Datuk, Ustaz, saya nak soal sikit. Ada soalan saya nak tanya Ustaz. Saya ni meniaga Ustaz. Bila saya meniaga, saya nak sebut, saya terpaksa bagi duit, ialah istilah dia duit under table, sebab nakkan projek. Macam Car yang bukan Islam, mereka bagi macam tu sebab nak projek. Jadi saya pun terpaksa juga. Kalau saya tak bagi duit macam tu, saya tak dapat projek. Boleh tak Ustaz, saya niatkan saya bagi duit yang tu, saya niatkan sedekah. La ilaha illallah. Saya kata tu, Datuk, tak boleh tu. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun kita nak projek, tapi cara kita salah. Sebab kita bagi duit yang kata under table tu. Sap-sap kan duit tu. Nak projek. Yalah, juta lah kot.
Terpaksa Ustaz hari ni macam tu. Kalau tak bagi duit under table ni tak dapat projek. Tu macam mana nak hidup? Jadi saya niatkan sedekah lah kot. Ombul mudah je. Kan? Mencuri dia orang kemudian bina masjid umpamanya. Mana boleh? Matlamat tak menghalalkan cara. Buat masjid dalam keadaan duit tadi sumbernya daripada scam umpamanya. Banyak berjuta. Tapi dengan cara yang batil. Tak boleh. Itu. Jadi kita kena dah. Macam mana pun kod mana pun kita duk pusing sana pusing sini duk kena baring, tetap mesti kita dapat punca rezeki daripada yang halal. Kesan daripada rezeki yang dapat ni bukan daripada yang halal. Banyak. Hak tadi dah Ibnu Abbas sebut mayang ibadat Allah tak terima. Ada hadis lagi. Nabi kata satu orang lelaki ni musafir. Orang musafir doa mustajab. Nabi kata kusut masai, rambut berdebu dan sebagainya, comot. Dia pun ya mudu yadai ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tak ada tangan ke langit. Ya Allah, minta macam-macam. Nabi kata wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna istajabu lahu. Makanannya daripada sumber dan jenis yang haram yang dimasuk. Yang kedua, minuman daripada sumber dan jenis yang haram. Yang ketiga, iaitu pakaian daripada sumber dan jenis yang haram. Sutra asli, orang lelaki tak boleh pakai. Nampak? Mas umpamanya. Orang lelaki tak boleh pakai. Simpan lain cerita. Simpan boleh, tapi tak boleh pakai. Maka apa yang dimasukkan dalam mulut ni Nabi kata yang haram. Fa'ana istajabulah. Bagaimana doa Allah nak terima, nak makbul? Kesan daripada rezeki tadi bukan daripada yang halal. Itu saya kata punca. Hak jenis lembu tu halal kita makan. Binatang yang halal. Tapi mati bukan disebabkan sembelihan. Mati kena langgak lori. Orang kampung pakat lapah tu. Tak sembelih pun. Nah, orang kampung kata daripada buang masuk pungkuih masuk dalam tanah ni. Baik kita lapah. Seorang sikit. Bagi sana 2 kilo. Hak ni habis. Tak boleh. Sebab lembu tu dah jadi bangkai. Tu saya kata hak tak sembelih dilanggak tak boleh makan. Hak yang dah disembelih. Tapi wama uhilla li ghairi. Dia tak menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar waktu sembelih. Maka jadi bangkai. Ayam, baik kambing, baik lembu, kerbau, unta. Dia tak sebut bismillah tadi. Nama Allah. Bangkai. Nampak? Dulu ingat lagi orang tua saya. Orang tua saya boleh hutan dulu di Sungai Petani. Saya lahir di Kedah, Sungai Petani. Di belakang rumah, orang tua saya bela ayam. Nak makan, balik daripada hutan. Masa tu, operasi Bukit Kayu Hitam di Padang Thailand siap. Masa tu, Jinping, Nasib Maidin, Islam Syah pakai. Komunis kuat masa tu, tahun 60, 70. Oh, tuan-tuan, berantu komunis. Sebadan tu. Sungai Petani masa tu tak ada apa. Pokok getah Taman Ria tu penuh pokok getah tempat kami main tu. Biji getah tu. Belakang camp polis hutan Batalion 4. Getah tempat dia training tu. Bunyi peluru macam-macam tu. Kan? Dululah camp. Lah ni lah Taman Ria apa semua. Dah moden dah kita maju lah. Dan buat IPD pula situ apa lagi. Dulu mana ada apa tu. Kan? Jadi orang tua saya bila nak makan ayam apa semua. Dia balik daripada hutan. Operasi 3 bulan. Bukan 3 hari. Bukan 3 minggu. Balik keluar daripada hutan tu 3 bulan. Orang tu duduk dalam hutan. Muka pun dah macam hutan. Ya Allah. Tuan-tuan. Teruk. Anak pula 9. Kita kata masuk hutan pun 9 orang. Kalau tak masuk hutan. Mau 18 kan. Itulah lebih kurang. Bilik quarters 2. Sempit ya Rabbi ya Allah. Tuhan yang tahu. Anak 9 orang. Anak 9 orang dengan mak dengan pok. Sekali masuk 11 orang. Bilik 2 orang. Tak tahulah. Cannot brain kata orang Jawa tuan-tuan. Tak boleh fikir macam mana hidup macam tu. Sempit ya Rabbi tu. Tak apalah. Itu cerita susah saya keluarga saya. Nak sebut bila nak makan ayam. Lim. Ambil ayam. Suruh pegang. Lang kaki lah. Kemudian apa dia dekat tengkuk. Orang tu nak sembelih. Bila mana kita tengok ayam tu mati macam mana? Bila sembelih, kemudian kita lempak. Dia pun kelupak, lepas itu baru mati. Itu yang sebenar. Hak kalau kita nak ambil betul-betul
yang makanan kita yang disebutkan tadi mati itu bukan sebab lain tapi semata sebab sembelih. Hari ini bila tengok di pasar, saya tak tahulah di Kedah ni lagu mana. Yalah banyaklah tempat. Bila mana proses ayam ni daripada satu mesin otak tu. Bila sembelih dia pun humban lempak masuk dalam mesin. 1 seekor, 2 ekor, 3. Ada yang ayam mati sebab bertindih. Bukan dia kelupuk ni. Dia bertindih. Dia tak bernyawa terus mati. Kalau ikut syariat ni, kita kena biar dia kelupuk dulu. Tak? Duk bertindih, mati terus, mati. Walhal nyawa dia ada lagi. Kita tak boleh terus kata dah mati dah. Tak, sembelih tu satu, lepas tu nak kena biar dulu. Bila kita banyak makan, kalau tak haram sekalipun, syubhat Allah. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Wa bainahuma umur mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Atau kama disebut hadis. Halal jelas, haram jelas. Di antara halal dan haram di tengah-tengah ada yang syubhat. Makna syubhat? Apa dia syubhat? Yakni kesamaran. Samar-samar yang tak jelas haram, yang tak jelas halalnya. Nabi kata jauhkan daripada yang syubhat. Maka kamu sudah menghormati dan memuliakan agama. Ini kita ambil yang syubhat pun tak mau. Hak haram petah lagi. Senang bakar. Sekali tu dia makan. Dia tak tanya hamba dia. Daripada mana hang dapat ni? Makan dan minum ni. Selalu senang bakar tanya. Bila mana senang bakar makan terus, hamba dia pula tanya. Senang bakar. Selalu tanya dulu daripada mana aku dapat makan minum ni. Hari ni tak tanya aku ni. Baru sedap. Baik, aku nak tanya hang. Hang dapat daripada mana ni? Yang aku makan tadi ni. Dia pun cerita. Sebelum aku Islam, wahai bakar, aku ni musyrik. Maknanya menyekutukan Allah. Dan aku punya kerja aku apa dia? Kerja aku adalah bertilik. Menjadi tukang tilik. Bertenung nasib. Hukum haram. Wal ansabu. Tak boleh. Dan pada waktu itu, ada yang nak tilik nasib mereka, memang ada charge. Sekian-sekian, mungkin 100 rial. Contohlah. Dan ada yang bagi makan pada aku. Dan ada yang berhutang. Dia kata aku tak ada duit lah. Tapi tilikan tu betul. Ni cerita orang yang jadi tukang tilik. Maka, mereka tak ada duit lagu masa tu. Kemudian mereka berhutang. Tiba-tiba, baru sekarang mereka teringat. Mereka jumpa aku, mereka bagi duit. Ada yang bagi makan. Jadi yang aku bagi makan tadi, daripada hasil tukang tilik aku yang dah lama dulu, mereka baru bayar. Bila Abu Bakar dengar macam tu, terus dia jolok balik ni. Hak makan ada yang dalam perut ni, dia jolok balik, dimuntahkan balik. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi pernah bersabda, kullu lahmi nabata min harami fannaru awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka yang paling utama yang layak adalah api neraka menyambar tubuh badan. Itu yang Nabi sebut, apa dia Sayyidina Abu Bakar sebut pada hamba dia tadi. Apa yang Rasulullah menyatakan. Jangan ambil yang haram, yang syubhat pun jangan. Tiba-tiba hari ini 70% pencarum KWSP tidak memindahkan, tidak transfer, tak tukar akaun mereka daripada akaun tak patuh syariah kepada akaun patuh syariah. 70% keluar baru ni. Orang Islam yang dah tahu, dah boleh transfer, tukar akaun Islamik, mereka tak mau tukar. Mati esok, hak yang mewarisi duit EPF, jadi hukum dia apa dia? Hukum haram dia makan duit EPF. Jangan main. Hak dulu tak apa sebab kata kita tak ada alternatif. Hari ni dah ada Islamic loan. Ya, apa dia? Housing loan, car loan. Kita dah ada Islamic loan. Tapi kita tak ambil Islamic loan. Nak ambil juga konvensional. Mudah cakap riba. Ceti ahlong. Walhal dah ada dah pinjaman peribadi, bai al-inah, bisaman ajil, qardul hasan, dan macam-macam lagi bank. Dah provide. Iaitu sistem yang kita ambil muamalah Islam. Dah nak ambil. Dah ada dah. Apa dia? Rahnu. Yang kata pajak gada Islam. Yapim ada bank Islam, ada bank rakyat. Tak mau. Nak juga pergi pajak gada Cina. Tanggunglah. Ini adalah salah tuan-tuan. Hak yang EDPR suruh tukar-tukar ni patuh syariah.
30% sahaja yang tukar untuk akaun yang patuh syariah. 70% lagi tak tukar. Allah, hidup hari ni tu yang orang tak peduli dah. Yang disebut Nabi tadi, al-halal am harami, daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Macam mana nak masuk syurga? Hak buat rumah dengan pinjaman konvensional riba. Kita nak semayang dalam rumah, nak ambil wudu, air, apa semua api. Mudah nak berehat, tapi daripada punca yang haram. Kita ambil macam tu. Begitu juga kereta pergi masjid, bawa. Tiba-tiba tengok, pinjaman kereta apa dia? Konvensional riba. Walhadah, dia tertib. Dah ada dah pilihan untuk Islamik. Tak mau juga. Habis tu, Allah dah beritahu, Nabi dah beritahu. Salah siapa dia? Salah kita. Yang kita tak mau ambil peduli. Tentang tadi, sumber rezeki yang halal. Sedangkan mencari yang halal itu adalah fardu. Tapi kita tak mau nak ambil juga yang syubhah dan juga yang haram. Kilang kasbuk Batu Tiga Shah Alam. Berapa ramai orang Melayu Islam kerja di situ, tuan. Berapa ramai yang kerja kilang apa nama tu, Tiger Anchor dekat Sungai Wei. Dulu tu tepi jalan. Kilang arak tepi jalan Federal Highway. Ya Allah, orang Melayu Islam ramai kerja di situ. Walaupun tak minum, tak boleh, sebab dah tahu dah produk dia arak dah tentu haram. Kita pun jadi haram bekerja di situ. Bukan tak ada orang Islam, ada orang Islam. Surau pun ada. Allah, surau pun ada. Memang tak minum, tapi kalau kita tak minum, katalah, aku tak ambil haram, kita jadi syubhat. Potong rumput, kilang arak, syubhat. Tak minum, cat, pagak, kilang arak, macam tu juga. Carilah kerja lain. Banyak lagi yang halal. Grab, seumpamanya Food Panda ke apa, tak kira lah. Jadi rider, ikutlah. Yang penting halal dan tayyibah. Kalau sekiranya, katalah dia pencen, berhentilah. Berapa tahun khidmat dengan kilang arak? 30 tahun. EPF dia 300,000. Kilang arak memang mahal gaji. Itu yang dia pun tak boleh berhenti pun. Bila pencen tengok 300,000 dalam EPF, sekupang seduit pun dia tak boleh ambil duit daripada EPF. Sebab dia kerja tadi di tempat yang haram. Kerana itu zakat boleh keluar ataupun bagi asnaf gharimin. Ada portion zakat yang 8 asnaf di antara al-gharimin tu berhutang di jalan Allah. Dia dah tak ada duit dah. Dia berhenti kerja EPF, sekupang 300,000 tu sekupang pun tak boleh ambil. Dia kena masuk ke dalam akaun Baitul Mal, tabung di Baitul Mal. Dia ada tabung akaun duit yang disebut sebagai apa? Duit kotak lah. Duit tak patuh syariah. Oh ya, Ustaz, dia tak boleh ambil RM1 pun tak boleh. Ustaz kata RM1 sekupang tak boleh. Oh, jenuh lah Ustaz, saya kerja 30 tahun. Ya, kalau betul nak suci bersih. Oh, jangan anggap, berhenti ni tak boleh Ustaz, saya dah tak ambil gaji, tapi PF 400,000 tu memang hak saya lah. Saya nak belanja. Tak boleh. Nak kena serah pada Baitul Mal. Habis tu saya tak ada duit, minta zakat. Asnaf gharimin boleh dapat. Sebab dia dah keluar daripada tadi kejahilan dia tadi dah. Tak boleh ambil. Oh, kalau tidak habis bagi anak bini makan, sama tadi. Ni darah daging yang tumbuh ni, neraka yang paling layak disambar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara lah. Baru 3, panjang lagi, banyak lagi qiyamul lail saya tak sebut lagi. Kemudian apa nama tu, bersedekah dan sebagainya. Itu antara 3 amalan yang boleh mengundang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita konsisten dan istiqamah apa amalan yang kita buat yang baik-baik, mudah-mudahan balasan pun yang baik-baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu untuk pertemuan pada pagi ini, mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصر على من عدانا. اللهم أهلك اجمعهم وثبت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وحين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.